Isu kita juga nak bercakap, kalau tadi kita berikan gambaran berkenaan tentang PIC Kids yang sudah pun dimulakan program ini untuk melindungi kanak-kanak dengan pemberian imunisasi tersebut. Jadi kita ingin berkongsi apakah kelebihan dan bagaimana sebenarnya perkembangan terkini program ini. Selamat pagi diucapkan kepada Dr. C. Kui Ching selaku Ketua Jabatan Pediatrik Pakar Perunding Kanan Pediatrik dan Neonatologi Hospital Sungai Buloh. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih bersama dengan kami. Doktor, kita sedia maklum bahawasanya PIC Kids sudah pun dimulakan dan ini merupakan salah satu daripada program di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi buat permulaan, bagaimana doktor menggambarkan pemberian vaksin dan juga imunisasi COVID-19 kepada golongan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun ini, Doktor? Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Cik Syuhada dan Cik Ismail kerana sudi memberikan saya waktu untuk memberikan sepatah dua kata mengenai program PICS yang baru dilancarkan 2 hari yang lalu oleh YB Menteri Kesihatan di Hospital Tunku Azizah. Secara umumnya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada kanak-kanak berumur 5 hingga bawah 12 tahun ini mempunyai objektif 3 serampang, iaitu yang pertama untuk mengurangkan risiko jangkitan serius COVID-19 di kalangan kanak-kanak dan kematian di kalangan kanak-kanak, juga untuk mencegah terjadinya sindrom long COVID, iaitu COVID panjang pada kanak-kanak, dan juga untuk mengurangkan dampak daripada apa yang disebut sebagai multi-system inflammatory syndrome in children, iaitu gangguan sistem kekebalan multi-system pada kanak-kanak yang boleh berisiko kematian. Yeah. Yang keduanya adalah untuk membenarkan alam persekolahan beroperasi secara normal. Kita sudah lihat saya rasa sekarang sudah sampai hampir 2 tahun sejak kes pertama COVID-19 sampai di tanah air kita, iaitu pada 25 Januari 2020 di mana saya masih ingat pada waktu itu adalah hari pertama Hari Raya Cina pada waktu itu, di mana saya perlu bergegas balik daripada cuti saya untuk menangani kes tersebut yang dimasukkan ke Hospital Sungai. Kes pertama itu memang melibatkan kanak-kanak, iaitu satu kanak-kanak berumur 4 tahun dan 11 tahun dan ibu dan nenek dia yang datang dari Wuhan, China melalui Singapura. Dan sekarang sudah lebih 2 tahun. Dan dari situ kita lihat bahawa terjadi gangguan terhadap alam persekolahan kanak-kanak, di mana kanak-kanak kita perlu melalui alam persekolahan secara PDPR pembelajaran dan pengajaran di rumah yang mempunyai banyak ada kebaikan tetapi juga ada keburukannya di mana kita dapat lihat selepas 2 tahun ini masih merupakan satu cabaran kepada anak-anak kita. Jadi dengan adanya program PIC Kids ini kita dapat menormalisasikan alam persekolahan kanak-kanak kita balik kepada yang normal. Dan nombor 3 adalah secara gambaran besar, the big picture adalah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di kalangan penduduk Malaysia seperti kita lihat di website COVID Now tadi kan. Sudah mencapai kurang lebih 78% dan dengan melibatkan golongan umur kanak-kanak ini, maka kita akan dapat mencapai kekebalan kelompok ataupun herd immunity secara lebih menyeluruh. Dan apabila kita bercerita berkenaan dengan program vaksin COVID-19 ini, ada banyak jenama yang telah pun dikeluarkan oleh negara-negara. Contohnya ada vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac yang digunakan di Malaysia. Jadi kalau doktor boleh berikan penjelasan kenapa sebenarnya Pfizer adalah antara vaksin yang dipilih untuk pelaksanaan program PIC Kids ini. Okey, terima kasih Cik Syuhada. Pada waktu ini, vaksin yang diluluskan oleh FDA dan juga NPRA Malaysia hanyalah vaksin Pfizer untuk golongan 5 hingga bawah 12 tahun. Dan kita telah melihat aspek-aspek sains dan aspek-aspek keselamatan secara menyeluruh sebelum kita lancarkan program PICS ini di Malaysia. Memang ada vaksin-vaksin lain yang tengah diketengahkan. Dan di hospital saya kami tengah juga menjalankan trial untuk vaksin Sinovac pada golongan umur 5 hingga bawah 12 juga. Tapi yang diluluskan sekarang oleh FDA untuk kegunaan di Amerika dan NPRA untuk kegunaan di Malaysia hanyalah vaksin Pfizer. Dan vaksin Pfizer ini berbeza daripada vaksin yang digunakan untuk golongan remaja dan golongan dewasa. Di mana dos yang diberikan hanya sepertiga daripada dos untuk golongan-golongan tadi. Dan volume yang digunakan pun lebih kecil, iaitu 0.2 ml berbanding dengan 0.3 ml
Dan yang ketiga, selang waktu antara dos pertama dan dos kedua adalah selama 8 minggu dan bukannya 3 minggu seperti yang kita dapat. Kalau kita lihat sekarang ini negara sudah pun bergerak kepada pemberian vaksin untuk dos penggalak. Apakah untuk PIC Kids itu nanti juga akan diberikan dos penggalak selepas selesai kanak-kanak itu mendapatkan lengkap 2 dos? Nah, pada waktu ini tidak ada data atau sains yang menunjukkan bahawa kita perlu memberikan dos booster untuk kanak-kanak 5 sampai hingga bawah 12 tahun. Walaupun untuk golongan tertentu seperti mereka yang mempunyai masalah kekebalan imun, sistem imun tertentu, immunocompromised, mungkin kita perlu berikan dos ketiga, ya. Tapi itu hanya untuk golongan tertentu saja. Tapi secara amnya hanya 2 dos. Bagaimana setakat ini apabila program ini dilaksanakan, respon daripada penerima kanak-kanak yang menerima vaksin ini? Kita menyasarkan di bawah program PICS ini seramai kurang lebih 3.6 juta kanak-kanak yang tergolong di dalam umur tersebut 5 hingga bawah 12, ya. Setakat ini saya rasa kurang lebih sudah ada 1/2 juta yang telah mendaftar di MySejahtera. Dan program ini sudah dimulakan 2 hari yang lalu, iaitu pelancarannya di Hospital Tunku Azizah. Dan kita lihat dari rancangan tadi, Labuan akan buat pada hari Isnin dan juga saya rasa Kelantan mengikut sumber saya akan berjalan pada hari Khamis depan. Jadi secara berperingkat program ini akan diluaskan ke seluruh Malaysia. Okey. Doktor, persoalan berkenaan tentang isu kesan-kesan sampingan yang mungkin akan dihadapi oleh mereka, khususnya golongan kanak-kanak yang mendapatkan vaksin ini, apakah antara kesan-kesan sampingan yang boleh dijangka ataupun yang sudah pun berada dalam jangkaan perubatan? Okey, saya ingin meyakinkan ibu bapa bahawa efek samping yang telah dilaporkan dan terlihat oleh program vaksinasi yang telah pun berjalan di Amerika Syarikat dan Singapura, bahawa efek samping yang dilihat itu adalah sangat ringan. Sangat ringan. Yang dilaporkan daripada laporan-laporan sains yang berkaitan dengan topik ini adalah bahawa sakit pada tempat suntikan, sedikit kemerahan, dan juga kadang-kadang sedikit pembengkakan, swelling pada tempat suntikan. Lain-lain efek samping yang dilihat adalah seperti kadang-kadang kelesuan dan keletihan untuk 1-2 hari selepas suntikan tersebut. Tapi secara amnya adalah sangat ringan. Dan saya rasa kebimbangan ataupun keresahan yang diutarakan oleh ibu bapa adalah mengenai masalah jangkitan pada selaput jantung ataupun otot jantung, iaitu myopericarditis, ya, yang lebih banyak dilihat pada golongan remaja dan bukannya pada golongan di bawah 12 tahun ini. Walaupun kes-kes yang dilaporkan ada sedikit, tetapi pada amnya adalah sangat ringan dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Ini berbanding dengan risiko mendapat jangkitan myopericarditis itu, iaitu jangkitan pada selaput jantung dan otot jantung akibat daripada jangkitan COVID-19 itu adalah jauh lebih tinggi, iaitu 10 kali lebih tinggi, iaitu sebanyak 450 kes di dalam 1,000 jangkitan dalam 1 juta jangkitan COVID-19 berbanding dengan hanya 45 kes efek samping ini selepas 1 juta dos kedua vaksin ini diberikan, dan kebanyakannya ditumpukan pada golongan laki-laki, ya, yang dekat dengan akhir balik puberty age. Jadi memang banyak benefit dia ataupun kebaikan dia mendapatkan vaksin ini berbanding dengan mendapat jangkitan itu secara alami. Jadi apakah antara persediaan yang perlu dilaksanakan ataupun dilakukan oleh ibu bapa sebelum membawa anak-anak mereka mendapat suntikan vaksin ini? Okey, yang pertama kita perlu mendaftar anak-anak kita sebagai dependent di dalam MySejahtera kita. Pastikan nombor kad pengenalan anak diberikan secara betul, sebab kita PICS ni akan berdasarkan tarikh lahir kanak-kanak tersebut, ya, sebab dia agak tepat, bukan tahun lahir tersebut. Tarikh lahir. Dia tarikh lahir tersebut. Jadi kalau dia mencecah umur 12 tahun ke atas, dia akan masuk ke dalam golongan remaja yang 12 tahun ke atas. Jadi vaksin ini berbeza, ya. Jadi itu langkah pertama. Selepas kita mendapat tarikh temu janji anak kita di dalam MySejahtera tersebut,
maka malam tersebut ataupun beberapa hari sebelum itu kita pastikan anak kita mendapat tidur yang cukup, makan minum yang cukup. Dan untuk kanak-kanak ini berbeza dengan golongan remaja atau dewasa di mana kita perlu pujuk mereka. Saya telah berkecimpung di dalam profesi pediatrik ini kanak-kanak ini selama kurang lebih 20 tahun. Dan kita tahu bahawa kanak-kanak remaja, kanak-kanak ini berbeza dengan orang dewasa. Kalau dia pergi untuk mendapatkan vaksinasi, Takut jarum tu. ada, ya betul, ada sedikit keresahan di kalangan kanak-kanak tersebut. Jadi ibu bapa perlu memujuk kanak-kanak tersebut di dalam proses ini supaya proses ini dilalui dengan senang. Kita tidak mahu anak-anak sampai situ dan melarikan diri, menangis-nangis di situ. Walaupun mereka menerima vaksin ini di bawah unit kesihatan sekolah untuk MMR booster dan DT booster, tapi untuk golongan yang baru melangkah memasuki alam persekolahan darjah 1 ataupun mereka di prasekolah yang berumur 5-6 tahun, mungkin ada sedikit cabaran bila nak pergi vaksinasi. Jadi ibu bapa perlu memujuk mereka, memberitahu mereka apa yang abang, kakak dah dapat sebelum ni, bapa, ibu dah dapat sebelum ni. Inilah yang akan anda dapatkan, tak sakit, volumenya cuma kecil saja, jarum dia pun kecil. Dan itu penting supaya kita, proses itu dilalui dengan selamat dan mereka akan datang balik untuk dos kedua 8 minggu kemudian. Okey, jadi makan cukup, tidur cukup, minum cukup, dan pagi itu waktu nak pergi ke tempat pusat pemberian vaksin itu, pastikan semua tanda pengenalan itu kad pengenalan ibu bapa dibawa bersama, kalau ada my kit bawa bersama dan bila sampai di tempat mengikut waktu temu janji yang telah diberikan. Kita tak mahu terlalu ramai orang masuk sekaligus dan datang pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi melalui proses yang sama, beberapa stesen yang kita perlu lalui dan itu saja. Dan selepas proses itu pastikan kita memantau, monitor untuk efek samping daripada vaksinasi tersebut yang saya sebutkan tadi. Kalau ada, sila laporkan ke dalam MySejahtera yang akan menyalurkannya kepada NPRA dan kita akan monitor. Dan satu lagi adalah terutama untuk golongan laki-laki pastikan tidak terlibat dengan sukan lasak seperti merentas desa, berbasikal jarak jauh dalam Perempuan pun ada juga lasak dia, Doktor. ya betul. Tapi biasanya laki-laki untuk tempoh waktu seminggu dan sekiranya ada gejala seperti denyut jantung yang berdebar-debar, sakit dada ataupun kesusahan bernafas ataupun pitam, sila bawa anak kita ke fasiliti kesihatan yang terdekat, misalnya hospital atau klinik kesihatan. Okey, baik. Satu kesimpulan dan juga nasihat yang baik juga daripada doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita mengharapkan agar dengan kehadiran varian baru dan sebagainya, pemberian vaksin untuk kanak-kanak ini dapat memberikan imuniti kelompok yang lebih luas dan juga lebih menyeluruh untuk seluruh warga negara Malaysia. Terima kasih Dr. C. Kui Shim bersama kita hari ini untuk bercakap berkenaan program PICK Kids.